Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rafisha binti Rashid bersama dengan Dr. Aidan Salamun akan membentangkan satu inovasi yang bertajuk iLokman Leadership. Berikut adalah satu set permainan game iLokman Leadership yang diaplikasikan berdasarkan game yang dirancang. Sebagai pengenalan, iLokman Leadership merupakan satu bentuk permainan digital yang diadaptasi daripada permainan monopoli dan juga catur. Sepanjang permainan, pelajar akan memulakan langkah berdasarkan pembelajaran berasaskan masalah dengan menggerakkan buah permainan diselang-selikan dengan pengambilan kad yang terdiri daripada kad misi, kad aktiviti, kad aksesori, kad penalti, kad bonus dan kad kesan tindakan. Baik, setiap pelajar mengikut kumpulan masing-masing akan cuba memahami konsep dan ciri-ciri kepimpinan seperti kepimpinan sifat, transformasi, kemahiran, kepimpinan sikap dan kepimpinan kontingensi. Hasilnya, pelajar akan cuba mempraktikkan teori-teori kepimpinan tersebut berdasarkan masalah yang dihadapi. Berikut adalah kebanyakan masalah. Yang pertamanya, pelajar tidak tahu menyelesaikan masalah menggunakan teori kepimpinan. Dan keduanya, pelajar tidak dapat menggunakan teori kepimpinan yang sesuai untuk menangani masalah yang dihadapi. Dan yang ketiganya, pelajar tidak dapat membuat pilihan terbaik untuk menyelesaikan masalah untuk menggunakan teori kepimpinan. Seterusnya, tujuan inovasi ini diadakan supaya pelajar dapat bekerja dalam kumpulan untuk memimpin ahli kumpulan menyelesaikan masalah menggunakan kaedah yang terbaik. Seterusnya akan disambung oleh rakan sekumpulan saya, Dr. Aidan Salamun. Terima kasih kepada Dr. Rafisha. Saya ingin menyambung, sebenarnya permainan ini telah pun dilaksanakan dalam kursus Islam dan Kepimpinan yang diajar oleh saya, dan di mana ini adalah dapatan kajian yang diperoleh daripada para pelajar, menunjukkan bahawasanya permainan ini dapat menyumbang kepada peningkatan kefahaman dan meningkatkan aktiviti dan minat mereka untuk lebih memahami tentang kepimpinan itu sendiri. Jadi dalam hal ini saya telah meletakkan beberapa langkah-langkah yang sepatutnya dilakukan dalam pengajaran ini dengan menggunakan iLokman Leadership. Yang pertama, saya akan pecahkan para pelajar ini kepada beberapa kumpulan. Yang kedua, pelajar akan didedahkan dengan beberapa masalah. Yang ketiga, pelajar bersama dengan kumpulan masing-masing akan meneroka dan mencari bahan berkaitan masalah yang dihadapi. Kemudian pelajar dan kumpulan masing-masing akan mencari pelbagai jalan penyelesaian dan seterusnya memilih penyelesaian yang terbaik untuk dibentangkan bersama rakan-rakan lain. Jadi, setiap pelajar akan dipecahkan pada 5 kumpulan di mana mereka kena memilih di antara Threat Leadership, Transformational Leadership, Behavioral Leadership, Contingency Leadership, Technical Leadership. Seterusnya, pelajar akan didedahkan tentang kebiasaan masalah yang dihadapi oleh pemimpin-pemimpin organisasi berkaitan dengan iklim organisasi tersebut, kelestariannya, pengurusan organisasi, keperluan tertentu semasa organisasi, seterusnya mungkin ada kaitan dengan keuntungan organisasi yang dipimpin. Jadi dalam hal ini, para pelajar didedahkan tentang apa yang biasanya organisasi tersebut berhadapan dengan masalah. Yang pertama berkaitan dengan identiti, masalah sistem dan struktur, masalah pengurusan sumber manusia, masalah membangun ilmu serta menambah aset. Dalam hal ini, apabila pelajar telah didedahkan dengan situasi organisasi dan masalah-masalah yang biasa dihadapi oleh organisasi, maka pada ketika ini pelajar akan didedahkan dengan bagaimana nak memainkan game iLokman Leadership. Ini adalah contoh di mana terdapat dalam permainan ini ada 5 masalah yang dikongsikan tadi.
A. Masalah identiti, B. Masalah sistem ataupun struktur, C. Masalah pengurusan, D. Masalah pembangunan ilmu, dan E. Masalah membangun aset. Jadi permainan dimulakan dengan menggerakkan buah catur seperti ini. Kemudian pelajar, ini adalah metod permainan yang dimulakan dengan pembahagian kumpulan, pembahagian masalah dan juga memulakan permainan. Dan ini adalah cara pelajar untuk menangani masalah, yang mana masalah yang pertama dikaitkan dengan identiti organisasi. Masalah yang kedua dikaitkan dengan sistem organisasi ataupun struktur organisasi. Masalah yang ketiga berkaitan dengan pengurusan sumber manusia organisasi. Masalah yang keempat berkaitan tentang membangun ilmu dalam organisasi. Dan masalah 5 dikaitkan tentang membangun aset organisasi. Dan seterusnya pelajar dikehendaki berbincang dalam kumpulan masing-masing untuk mencari penyelesaian masalah bergantung kepada kad-kad yang mereka pilih. Dan seterusnya pelajar kena bentangkan perbincangan mereka hasil daripada jalan penyelesaian yang diperoleh oleh mereka. Terdapat sebanyak 6 kad ya. Langkah yang pertama, apabila pelajar menggerakkan catur, mereka akan melangkah di dalam papan permainan bergantung kepada berapa langkah buah catur itu digerakkan. Kalau 1 langkah, maknanya digerakkan permainan di atas papan permainan tadi 1 langkah, ataupun 2, ataupun 3, ataupun sebagainya. Selepas itu barulah pelajar akan memilih kad misi. Kemudian langkah yang kedua, pelajar akan memilih kad aktiviti, dan gerakan yang ketiga, pelajar akan memilih kesan tindakan. Apabila pelajar memilih kad misi, ini adalah contoh kad misi. Ini adalah contoh kad aktiviti. Dan ini adalah contoh kad kesan tindakan. Di mana setiap gerakan dilakukan, pelajar yang mengambil kad misi akan diiringi kad bonus. Pelajar yang mengambil kad aktiviti akan diiringi dengan kad aksesori, manakala pelajar yang mengambil kad kesan tindakan akan juga mengambil kad penalti. Ini adalah contoh-contoh kad aksesori, kad bonus, dan kad penalti. Dan ini adalah contoh di mana para pelajar setelah mereka berbincang, mengumpulkan idea-idea jalan penyelesaian, mereka akan bentangkan. Ini adalah hasil daripada pembentangan mereka, kumpulan 1 dan kumpulan 2. Contoh, pemenang kepada permainan ini apabila mereka telah menyelesaikan satu pusingan, sama ada mana-mana kumpulan dapat menjatuhkan pihak lawan dalam permainan catur, ataupun pelajar ini akan dikira aset yang terbanyak yang telah dikumpulkan berdasarkan kad-kad yang mereka perolehi setelah mereka berbincang satu dengan yang lain bagi menyelesaikan masalah. Dapatan kajian menunjukkan bahawasanya pelajar kebanyakan tertarik dengan permainan game Ai Luqman yang disediakan. Yang kedua, sebanyak 95% bersetuju kaedah soal jawab membantu pelajar menyempurnakan tugasan. Yang ketiga, 97% pelajar bersetuju bahawasanya permainan ini dapat membantu menyiapkan tugasan. Ai Luqman Leadership dijangka boleh dipasarkan dan akan mendapat sambutan kerana ia membantu kaedah pengajaran kepimpinan secara simulasi di mana setiap peserta boleh main peranan masing-masing. Terima kasih.